Yang dihormati Ketua Majlis, yang dimuliakan barisan panel penilai PMP 2, Encik Budi selaku Ketua Jurulatih PMP Zon Tengah, Zon Pusat, pada Ustaz Azri selaku pengelola Zon Timur, Encik Fauzi selaku pengelola Zon Utara dan Selatan, Tuan Zaitun dan sahabat Kelab Pidato Perdana Seremban. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah tuan-tuan dan puan sudah memiliki rumah? Belum. Rumah sewa. Syukur alhamdulillah masih kita ada tempat untuk teduh. Adakah tuan-tuan menghadapi masalah terhadap kualiti rumah tuan-tuan dan puan? Ada. Saya rasa isu berkaitan dengan kualiti ni memang satu isu yang besar di pihak pembeli rumah. Kerana kualiti rumah yang sedia ada hari ini kita lihat sangat-sangat rendah. Apa yang terjadi, kita terima ataupun tribunal perumahan sering mendapat aduan dan laporan daripada pembeli kerana rumah-rumah yang mereka beli terlalu rendah kualitinya, hingga menyebabkan ada rumah yang tidak boleh diambil kerana kualiti rumahnya sangat buruk, sangat rendah. Pemaju yang ada hari ini kita dapati sering kali meningkat gandakan keuntungannya dengan mengabaikan kualiti rumah. Saya melihat perkara ini adalah sangat serius kerana pembeli-pembeli rumah rasa teraniaya. Sebab apa? Sebab kebiasaannya pembeli rumah ni hanya akan beli rumah sekali seumur hidup. Tuan-tuan dan puan-puan imagine, duit kita bekerja, kita simpan duit tabungan kita untuk membeli sebuah rumah. Kita kumpul, kita bekerja keras, kita beli rumah. Sebaik rumah siap, apa yang kita dapat? Rumah yang tiada kualiti. Hari ini harga rumah bukannya murah, tuan-tuan. Paling-paling common ataupun paling-paling pun rumah teres kos rendah bertingkat berharga 400,000 ke atas. Dan tak dapat lagi dah rumah 100,000. So dengan harga rumah yang begitu tinggi, tetapi kualiti rumah tidak selaras dengan harga rumah. Setuju? Setuju. So apa yang berlaku? Komplain. Dia akan buat aduan kepada tribunal pengguna untuk menuntut hak mereka. Pada malam ini saya nak menekankan apakah hak kita sebagai pembeli di bawah Akta Pemanjang Perumahan. Tuan-tuan sedar tak, kita sebenarnya telah dilindungi hak kita sebagai pembeli di bawah Akta Pemanjang Perumahan. Tetapi apa yang berlaku? Pembeli abaikan, sikap tidak kisah. Sebab apa? Sebab mereka tiada ilmu. Mereka abaikan, oh tak apa, kita boleh repair sendiri, perkara kecil. Tetapi rumah yang ada hari ini, kita boleh lihat, kita boleh tengok kerosakan yang biasa akan terjadi adalah lantai, tiles yang mula pecah, tingkap tidak boleh tutup rapat, bocor, bumbung tidak ditutup dengan rapi, berbagai-bagai masalah. Tapi pembeli hari ini dia buat tak kisah. Padahal itu sebiji rumah yang dia ada, tapi dia buat tak kisah. Sebab apa? Di bawah Akta Pemanjang Perumahan, pembeli telah menandatangani satu perjanjian jual beli, di mana perjanjian jual beli ini telah menyatakan hak tuan-tuan sebagai pembeli, di mana dinyatakan tempoh bila rumah akan siap, tempoh kecacatan yang ditanggung oleh pemaju. Dalam Seksyen 25 perjanjian jual beli telah menyatakan pembeli boleh menuntut hak ataupun pembaikan rumah dalam tempoh 24 bulan tersebut. Saya ingin sedarkan tuan-tuan, 24 bulan ni sebaik saja tuan dapat pemilikan kosong, gunakan 24 bulan ini untuk arahkan pemaju membuat pembaikan. Tak kiralah apa-apa kerosakan pun.
Sebab apa? Itu adalah hak kita sebagai pengguna. Kita mesti menuntut hak kita supaya pemaju ini akan sedar dia akan menyediakan rumah yang lebih berkualiti. Sebab dengan sikap tidak ambil kisah kita ni menyebabkan pemaju ini menjadi lebih liar. Maksud saya liar tu, dia lebih tak kisah. Oh, pemaju ni, pembeli ni tidak akan buat apa-apa tuntutan, biarkan. Tapi sekiranya kita mempunyai ilmu, kita tahu hak kita dalam perjanjian jual beli, kita kena tangkas, kita kena cepat tangkap pemaju untuk buat perbaikan. Dan saya rasakan especially-nya pembeli Melayu. Pembeli Melayu selalu tak kisah. Pengalaman saya lihat pembeli-pembeli bangsa asing, India dan China, pintu jamban tak boleh tutup pun dia akan panggil. Kita buat tak kisah je, tak boleh tarik kuat-kuat. Saya ingin sedarkan hak kita ada, gunakan hak kita itu. Dan saya menasihatkan kepada tuan-tuan para hadirin sekalian, pertama, kita kena faham hak kita dalam perjanjian jual beli supaya kita boleh menuntut perbaikan rumah kita. Kedua, jangan sesekali kita melakukan ubah suai rumah dan menyentuh struktur bangunan sedia ada. Sebab sekiranya tuan-tuan buat ubah suai rumah dan mengganggu struktur bangunan sedia ada, secara automatik tuan-tuan perempuan telah terbatal dan tiada hak untuk menuntut kerja-kerja perbaikan tersebut. Yang ketiga, rajin-rajin pergi melawat rumah-rumah contoh. Sebab apa? Pemaju sebelum dia menjalankan jual beli, dia akan siapkan satu rumah contoh. So tuan-tuan menjadikan dia sebagai asas untuk tuan-tuan dan perempuan pandukan kualiti itu pada tuan punya rumah. Sekiranya tidak ada ilmu, tuan-tuan akan terabai dan tuan-tuan akan rasa kerugian. Saya menyeru tuan-tuan dan perempuan, bila membeli rumah, belek perjanjian jual beli daripada kulit ke kulit, supaya tuan-tuan dan perempuan faham apa isi kandungan dan hak tuan-tuan sebagai pembeli. Dan saya akhiri ucapan saya supaya di masa akan datang ataupun nasihatkan anak-anak tuan-tuan dan perempuan lebih memahami hak mereka dalam pembelian rumah. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.